Kita intro dulu. Nampak gayanya, Blame Game telah pun bermula dalam kerajaan perpaduan madani ini berkenaan dengan isu beras madani. Orang ini kata orang itu salah, orang itu kata orang ini salah. Sudahnya, siapa yang salah sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kembali berbicara berkenaan dengan pelaksanaan beras madani ini, tuan-tuan dan puan sekalian, yang kita semua tahu merupakan satu cadangan yang paling bangang dalam banyak-banyak cadangan bangang yang telah diutarakan oleh mana-mana pimpinan kerajaan. Bahkan boleh saya katakan, cadangan untuk melaksanakan beras putih Malaysia Madani ini jauh lebih bangang berbanding dengan cadangan Ngakormeng untuk mengiktiraf kampung-kampung baru Cina sebagai tapak warisan sejarah UNESCO itu. Nampak tak? Sampai macam tu saya kata, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab cadangan ini bukan sahaja akan menyebabkan kartel-kartel boleh tersenyum lega, tetapi dalam masa yang sama juga akan mengakibatkan 70% at least rakyat Malaysia yang kebanyakannya B40 akan mengalami kenaikan harga beras tempatan dengan sangat-sangat mendadak, dan ini tidak sepatutnya dibiarkan. Dan hasil daripada hentaman-hentaman kita, nampak gayanya cadangan itu telah di-KIV-kan. Di mana kalau anda tonton video saya semalam, saya telah mengutarakan betapa Perdana Menteri sendiri mengatakan bahawa mesyuarat untuk membincangkan tentang kawalan harga beras hanya akan dilakukan pada minggu depan. Dan saya juga telah berkongsikan tentang ura-ura kerajaan untuk menangguhkan Malaysia Madani punya beras ini, di mana ianya dikatakan telah menyalahi akta dan juga dikatakan akan mengganggu sistem pengedaran beras dekat pasaran. Dan yang terkini, tuan-tuan dan puan sekalian, jikalau anda menonton community post saya dekat YouTube, Mat Sabu, Menteri Keterjaminan Makanan, telah mengumumkan bahawa kerajaan masih lagi belum memutuskan tentang cadangan yang telah dilakukan oleh Syed Abu Hussein itu untuk melaksanakan jenama beras putih Malaysia Madani. Kerajaan belum nak buat apa-apa lagi. Tak ada keputusan lagi. Jadinya, benda ini secara asasnya di-U-turn lah kau-kau oleh kerajaan. Tetapi yang kita peliknya, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau betul lah benda ini masih lagi sekadar cadangan, mengapakah Perdana Menteri boleh melancarkan beras putih Malaysia Madani ini, siap jual lagi beras putih Malaysia Madani ini dekat karnival-karnival jualan rahmah yang terdekat pada ketika ini? Nampak gayanya, tuan-tuan sekalian, terdapat satu miscommunication yang sangat-sangat dahsyat dalam kerajaan kita pada kali ini, di mana benda ini mengundang kerisauan seorang pakar daripada Universiti Islam Antarabangsa, di mana beliau telah mengatakan benda ini sebenarnya sangat-sangat merisaukan sebab nampak sangat kerajaan ini mempunyai satu, orang kata apa, komunikasi yang sangat-sangat tidak bersepadu antara politician, antara kerajaan dan juga antara birokrat. Mereka ini tidak ada satu koordinasi yang bagus dan benda ini akan mengundang lebih ketidakpercayaan rakyat terhadap kerajaan ini sebab nampak sangat kerajaan ini tidak ada grup WhatsApp. Sebab itulah cadangan-cadangannya keluar pelik-pelik dan kemudian tiba-tiba U-turn sana sini sampai menyebabkan rakyat tersangkut sana tersangkut sini, apa agenda pun tak jadi nak buat. Dan ini juga menunjukkan bahawa kerajaan ini cepat sangat inzal. Umum bagai nak rak secepatnya mungkin kalau boleh, tetapi tidak dengan kajian yang menyeluruh. Dan ini menyebabkan, tuan-tuan dan puan sekalian, banyak sekali perkara yang diumumkan dan saya percaya benda yang diumumkan itu semata-mata untuk populis sahaja ditarik balik satu persatu, menyebabkan kemaluan yang cukup besar kepada kerajaan dan juga kepada para penyokong mereka, kepada anak-anak papa. Tetapi nampak gayanya, di sebalik segala kecelaruan ini, timbul sudah blame game daripada pihak-pihak tertentu dalam kerajaan, di mana kerajaan kata, oh kita tak tahu pun cadangan ini daripada Abu Hussein, kita baru nak buat perbincangan, kita tak putuskan apa-apa lagi. Jadi seolah-olahnya mereka nak mengatakan bahawa Syed Abu Hussein ini telah membuat pengumuman sendiri-sendiri tanpa kebenaran kabinet. Tetapi Syed Abu Hussein pula kata, dia kata benda ini dah dapat kelulusan daripada Anwar. Anwar dah setuju. Perdana Menteri dah kata okey. Cuma kabinet sahaja yang kata tak okey. Dia letakkan kesalahan pada kabinet pula. Di sini kita nampak kelemahan kerajaan ini, tuan-tuan sekalian. Terutamanya kelemahan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Beliau gagal mengawal keadaan dan yang paling utama sekali, beliau gagal untuk koordinasikan segala arahan agar benda itu tidak bertindan dan bercanggah antara satu sama lain. Dan inilah, tuan-tuan dan puan sekalian, kerajaan yang kita ada pada ketika ini sangat-sangat tidak kompeten, sangat-sangat tidak ada koordinasi dan yang paling utama sekali, sangat-sangat selaru sampai menyusahkan rakyat. Kerana itulah pelabur tak masuk dekat negara kita ini. Kerana itulah pelabur yang ada pun berebut keluar dari Malaysia. Kerana itulah kita cukup susah nak mendapatkan bisnes baru dekat negara kita ini. Sebab apa? Sebab mereka semua takut
untuk berurusan dengan seorang Perdana Menteri dan juga satu kerajaan yang sangat-sangat celaru serta tidak ada konsistensi dan koordinasi yang bagus. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, dalam masa yang sama juga, kita dapat satu naratif baru yang dimainkan oleh anak-anak papa. Konon-kononnya mereka yang menentang cadangan untuk mewujudkan beras madani ini merupakan pihak yang cukup sayang dengan kartel, cukup suka dengan kartel, mempertahankan kartel. Sebab mereka mengambil hujah, kartel telah bising. Mereka kata, oh cadangan beras madani ini dilakukan tanpa mengambil kira pemain-pemain industri beras. Kartel ini akan memekak dan sebagainya. Kartel-kartel sudah pun memekak, sudah pun bising, sudah pun tidak bersetuju dengan kerajaan. Jadi mereka yang tidak bersetuju dengan kerajaan ini merupakan orang yang mempertahankan kartel. Di sini saya beritahu pada anak-anak papa yang memainkan perkara ini, termasuklah Mikdad Zakaria, iaitu anak buah kepada Tuan Guru Haji Hadi, anda memang sangat-sangat silap atas beberapa sebab. Sebab yang pertamanya, anda tahu tak, idea untuk mewujudkan beras madani ini sebenarnya boleh kita katakan mengambil idea ataupun perbuatan yang didakwa dilakukan oleh para kartel selama ini. Sebab sekarang ini kita semua tahu tuduhan-tuduhan ke atas kartel-kartel beras di mana mereka ini telah didakwa mengambil beras tempatan dan menukarkannya kepada bungkusan beras import. Ataupun mereka mencampurkan beras tempatan dengan beras import pada kadar-kadar tertentu dan dipakejkan sebagai beras import, dijual dengan harga mahal. Kerana itulah dakwa kebanyakan orang, beras tempatan cukup payah nak dapat dekat pasaran pada ketika ini. Dan kalau kita fikir-fikir pun logik juga. Sebab kalau ikutkan, import beras kita adalah sangat-sangat kurang pada ketika ini. Berikutan tindakan daripada Indonesia dan juga Thailand serta India yang menghadkan ekspor beras mereka. Jadi oleh kerana kita kurang beras import, makanya yang banyak beras tempatan dekat pasaran. Tetapi beras tempatan ini murah. Jadi mungkin beras tempatan ini dilabelkan sebagai beras import atau dicampurkan dengan beras import, dijual dengan harga beras import. Jadi mungkin pendekatan itulah yang diambil oleh Syed Abu Hussein untuk mewujudkan beras madani. Campurkan beras tempatan dengan beras import, dilabelkan sebagai beras madani, dijual dengan satu harga flat rate. RM3.50 untuk setiap kilo ataupun RM30 untuk setiap 10 kilo. Ini andaian sajalah berdasarkan kepada logika. Tetapi dalam masa yang sama juga, mungkin Syed Abu Hussein ini terlepas pandang. Benda ini sebenarnya telah bersalahan dengan Akta. Akta Padi dan Beras menyatakan jelas bahawa kalau kau campurkan beras, kau tak boleh jual lebih mahal daripada RM1.85 untuk setiap kilo. Harga yang bakal dijual untuk beras madani ini ialah RM3.50 untuk 1 kilo. Jauh lebih mahal, hampir sekali ganda. Jadi celah mananya kau nak wujudkan beras madani ini, wahai Syed Abu Hussein? Dan yang kedua, sekali lagi kita jelaskan dekat sini. Beras madani ini akan menyaksikan lebih 70% rakyat Malaysia yang kebanyakan B40 dan juga M40 akan mengalami kenaikan harga beras mereka. Kalau dahulu mereka beli beras tempatan dengan harga RM26 untuk setiap 10 kilo, mereka terpaksa beli dengan harga RM30 untuk 10 kilo. Ataupun kalau mereka beli secara guni, secara kilo pula, daripada RM2.60, mereka terpaksa membeli dengan harga RM3.50, kenaikan 90% untuk setiap kilo. Di sini sebenarnya menguntungkan kartel-kartel beras kalau ikutkan. Sebab mereka boleh saja letakkan set guni saja, tak ada bungkus 10 kilo, tak ada bungkus 9 kilo. Nah, kalau kau nak beli beras, kau kena beli beras melalui guni saja. Tidak ada bungkusan siap lagi dah. Kalau ada pun sangat-sangat terhad. Di sinilah kartel-kartel ini didakwa boleh mengambil keuntungan yang begitu banyak sampai lebih 90% untuk setiap kilo. Nampak tak dekat situ? Jadi agak kontradik jugalah sekiranya kalau kartel-kartel ini kata, oh kenapa anda tidak libatkan kami dan sebagainya. Dan kemudian anak bapa pun lambung benda itu, oh kartel telah pun memekak, kartel telah pun bising, nampak gayanya. Memang betul tindakan Syed Abu Hussein tu sebab kartel sudah bising. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadang-kadang semua ini wayang je sebenarnya untuk menutup beban marah rakyat kepada kerajaan dan juga mungkin untuk menghalalkan tindakan kerajaan menaikkan harga beras secara siap-siap ini. Soalan timbul daripada anak papa mungkin. Papa Berry pandai cakap je, tapi tak ada cadangan ke apa-apa ke? Saya dah bagi cadangan dah tuan-tuan sekalian. Saya, Wabi Viral dah bagi cadangan dah. Dan antara cadangan kami, yang pertamanya ialah untuk memastikan setiap kilang ini memberikan maklumat kepada penguatkuasa berkenaan dengan berapa banyakkah beras yang telah dihasilkan dan ke manakah beras itu dihantarkan dan sebagainya melalui sistem chain of product. Di sini kita dah cadangkan, dekat video ini saya cadangkan sebenarnya di mana benda ini boleh dilakukan dengan syarat kerajaan ada political will untuk melakukan perkara tersebut. Dan yang kedua, adakan perbincangan yang bersungguh-sungguh yang benar-benar menyeluruh dengan semua pihak yang ada pemegang taruh dalam industri beras ini.
seperti para pesawah, seperti persatuan-persatuan beras, seperti syarikat-syarikat beras, penghilang-penghilang sebagainya. Adakan perbincangan dengan tuntas A sampai Z. Jangan adakan perbincangan setakat panggil 3-4 orang, orang lain tak tahu semua. Panggil semua. Termasuklah katil-katil ini. Panggil mereka semua. Adakan satu perbincangan menang-menang. Panggil juga wakil daripada pengguna untuk mengadakan perbincangan bersama. Dapatkan satu konklusi berapakah harga yang benar-benar boleh kita letakkan untuk beras tempatan ini dan kita kawal harga tersebut supaya semua pihak dapat keuntungan. Cadangan saya, mungkin kerajaan boleh consider untuk menjual beras tempatan naikkan 20 sen untuk setiap kilo. Daripada RM2.60, naikkan RM2.80. 10 kilo, jual RM28. Setengah kilo, jual RM14. Di situ, rakyat akan dapat kenaikan harga juga tetapi tidak terlampau mendadak. Kiranya boleh tahan lagi lah. Tak jauh beza dengan apa yang mereka beli selama ini. Pemain-pemain industri pun mungkin akan dapat sedikit keuntungan. Dan yang paling penting sekali, pastikan kebajikan para pesawah ini terbela. Pastikan harga lantai padi ini jangan terlalu rendah macam sekarang. Naikkanlah sikit, 1,400 ke apa-apa kan. Sekarang 1,300, sakit bang. Barang makin mahal, betul tak? Anda kata kalau semua itu anda tak nak fikir, tolak saja Syed Abu Hussein tu daripada jawatan dia. Lantik orang macam kami ni, macam saya, Wabi Fadil, sebagai pengurusi jawatan kuasa untuk menangani masalah beras ini. Itu pun kalau kerajaan ada political will untuk melakukannya. Dan yang paling utama sekali cadangan saya, tuan-tuan dan puan sekalian, pastikan, kembalikan urusan untuk beras ini kepada Bernas. Selama ini Bernas pegang beras, kita tak pernah ada masalah dengan bekalan beras tempatan, dengan harga beras dan sebagainya. Dipecahkan monopoli Bernas ini, diberikan kepada beberapa pihak kartel-kartel ini, macam inilah jadi je. Tunggang terbalik, tak ketahuan mana pergi beras tempatan, sampailah kita mengalami krisis dan sampailah timbul cadangan yang sangat-sangat bangang ini sebenarnya. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, kita sekadar boleh memberikan cadangan. At the end of the day, kerajaan ini kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa sahaja walaupun mengeluarkan cadangan-cadangan yang pelik-pelik sebab mereka tahu pasti akan ada anak papa yang cukup suka minum air kaki akan menyokong apa sahaja mereka lakukan tanpa sebarang keraguan. Sebab Sani Hamzan pun dah kata macam ni kan? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.